أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, alhamdulillah, yang pertamanya kita merapatkan setinggi syukuran kepada Allah SWT pada malam yang baik, malam yang mulia, yang dalam keadaan yang kita sihat walafiat, kita tidak diperangi, tidak dibom, ada elektrik dan sebagainya, ada air, ada makanan dalam peti ais kita, dapat sama-sama untuk kita meneruskan kelas kita. Alhamdulillah, Allah Tuhan kita sentiasa mencukupkan apa yang kita perlu, dan kita sentiasa diingatkan untuk bersyukur kepada Allah SWT. Allah SWT sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sangat, sedikit daripada kalangan hamba-Ku ni yang bersyukur. Yang keduanya, salam dan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, teladan kita, rujukan kita, dalil kita dan sebagainya. Yang mana dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda meneruskan agama yang mulia ini sehingga kita juga dapat mengecapi imannya yang nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Yang ketiganya, terima kasih kepada pihak Teratak Hadis atas ingatan dan jemputan. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambunglah yang seterusnya, iaitu tafsir surah Al-Baqarah ayat 19. Tidak dilupakan jugalah pada tuan-tuan, perempuan, para hadirin-hadirat yang masih lagi istiqamah mengikuti pengajian dan perkongsian kita lah pada malam ni, insyaAllah. Macam biasalah, slide saya ni banyak, jadi kena kita kena ni lah, dia dengar dengan baik lah, insyaAllah. Mudah-mudahan dapat kita sampaikan lah kepada orang lain. Tengok dulu. Baik. Jadi surah Al-Baqarah ayat 19. InsyaAllah kita baca sikit dan kemudian kita akan masuk ke tafsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, atau bandingan seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit bersama dengan gelap gelita dan guruh serta kilat. Mereka menyumbatkan jari ke dalam telinga masing-masing dari mendengar suara petir kerana mereka takut mati. Yang ini masakan mereka boleh terlepas, sedangkan yang ini pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang yang kafir itu. Sebelum saya teruskan, dengar ke saya punya suara? Ke perlahan ke? Tuan-tuan Dengar, Ustaz. Dengar, alhamdulillah. Ya. Baik. Jadi kalau kita ambil ayat 19 ni, tanpa kita tengok ayat 18, jadi dia akan rasa
macam terputus sikit lah. Cuma hari ni sebab slide terlalu banyak, kita tak masukkanlah munasabatul ayat tu, tapi kita nak terus ke ayat 18 yang kita ingat balik apa yang kita belajar dulu. Dan kemudian kita akan teruslah pada ayat 19 lah. Jadi pada ayat 18 yang lalu, Allah SWT menyebut tentang keadaan orang-orang yang menentang ataupun menolak dakwah Nabi ini, iaitu orang-orang munafik, yang mana Allah SWT sebut summum bu'mun umyu fahum la yarji. Mana mereka ni pekak, bisu dan buta. Dengan keadaan itu mereka tidak dapat kembali kepada kebenaran. La yarji'un. Dia tak kembali pada kebenaran. Jadi kita dah bincang yang lepas apa maksud tidak kembali kepada kebenaran, sebab mereka ni asalnya mereka duduk dalam keadaan yang benar dan sebagainya, tapi mereka menolak dan meninggalkan. Jadi Allah SWT sebut mereka ni tidak pulang kepada kebenaran sebab mereka juga percaya kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, bahkan mereka bertawasul pula dengan nama Nabi, dengan kitab dan sebagainya. Tapi bila Allah SWT datangkan Nabi, ini Rasulullah SAW, mereka menolak. Jadi mereka pernah suatu masa dulu, ini kalau kita ikut tafsiran para mufassirin yang lepas, yang mengatakan orang-orang munafik ni dalam kalangan orang Yahudi ataupun orang Nasrani, maka mereka pernah berada dalam keadaan yang mereka benar, iaitu mereka beriman. Tapi bila Nabi itu hadir, mereka menolak. Ini antara ringkasan lah tafsir kepada ayat 18. Cuma yang ayat 19 ni Allah SWT menambah lagi. Sebab tadi Allah SWT sebut maafkan saya. Yang tadi Allah SWT sebut di mana mereka ni pekak, bisu dan buta, manakala ayat 19 ini Allah SWT menerangkan lagi satu keadaan yang mana mereka ni seperti penerangan kepada ayat 18 tu, seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit bersamanya gelap gelita. Jadi bila gelap gelita ni seperti buta dan guruh serta kilat. Jadi kuatnya bunyi kilat tu sehingga bingit telinga mereka ni sehingga macam pekak. Mereka menyumbatkan jari ke dalam telinga masing-masing dari mendengar suara petir kerana mereka takutkan mati. Dan mereka tidak bercakap lah, seperti bisu, pekak dan bisu lah semua. Buta, pekak dan bisu. Jadi ibarat lebih kurang seperti itu. Tapi untuk tafsir ayat 19 ni lebih kompleks lah. Sebab Allah SWT menyebut beberapa ciptaan Allah SWT, iaitu buruh, kilat, awan dari langit, hujan. Jadi kita akan bincang nanti insyaAllah. Baik. Munasabatul ayat secara laju lah. Hati orang munafik itu pekak, bisu dan buta. Dengan sebab itu mereka tidak akan menerima kebenaran. Manakala ayat 19 jelaskan bentuk pekak mereka, iaitu tutup telinga dari mendengar ancaman azab yang mereka rasakan seperti halilintar, kilat dan buruh. Ini ringkaslah. Baik. Ibn Shihab dia berkata, kalau ayat ke-17 dan 18 membuat perumpamaan yang melibatkan kafir dan munafik, maka ayat ini pula dibuat perumpamaan khusus untuk orang munafik sahaja. Jadi ini antara pandangan Quraisy Shihab dalam dia punya tafsir lah, tafsir Al-Misbah. Hal ini kerana cahaya hidayah dijauhkan bukan sekadar dari orang munafik, bahkan turut sama dijauhkan daripada orang kafir. Jadi orang kafir dan orang munafik ni Allah SWT dalam setengah-setengah ayat Allah SWT bakulkan mereka ni semua, sebab mereka mempunyai sikap yang sama. Yang penting tu dalaman mereka lah sama. Meskipun luaran tu mungkin tak samalah, kerana munafik menyuruh atau menipu orang Islam ni berdasarkan luaran lah. Namun apabila disebutkan bahawa diambil manfaat dari cahaya, ini berlaku kepada orang munafik. Allah membuat pemisalan. Jadi dalam Quran ni Allah SWT suka buat perlambangan. Kita guna kataan perlambangan lah. Ada beberapa lambang dalam Quran ni yang membawa makna. Cuma kita bila kita berinteraksi dengan ayat Quran yang membawa perlambangan ni, antara red flag ataupun bendera merah ataupun garisan merah yang tak boleh kita langgar adalah kalau kita nak takwil, pastikan takwilan kita tu bertepatan. Yang mana ada sokongan daripada ayat Quran atau hadis dan sebagainya. Kita tak nak bila kita bertemu dengan ayat-ayat seperti sungai dan sebagainya, kita buat takwilan yang mana takwilan kita tak tepat.
bahkan kita membatilkan makna yang zahir. Dia yang inilah yang disebut dalam salah satu ajaran yang sedang merebak di Malaysia ni, ajaran batiniyah. Ajaran batiniyah. Jadi ajaran batiniyah ni, sebahagian mereka ni mereka beriman dengan Quran, tapi mereka suka kepada takwil ayat Quran ni yang mana tidak mengikut ataupun tidak disokong oleh Quran atau sunnah. Yang mana takwilan mereka ni kadang-kadang ganjil, tak pernah didengari dan sebagainya. Jadi kena hati-hatilah. Seperti dalam surah Al-Imran lah, Allah SWT sebut tentang orang yang cenderung kepada mutasyabihat, kan? Zai'un mutasyabihat. Jadi dalam hati mereka ada penyakit lah. Jadi kita kena hati-hati. Boleh takwil, tapi dalam keadaan disokong ataupun ada qarinah-qarinah daripada Quran atau sunnah yang mana menyokong dia punya tu. Contoh macam takwilan Umar, kan, bila Umar Al-Khattab radhiyallahu an, beliau mendengar daripada surah Al-Maidah tu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Al-yawma akmaltu lakum, hari ini aku telah sempurnakan dinakum, agama kamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmat-nikmatku ke atas kamu, wa raditu lakum al-Islam madinah, dan aku redha agama kamu sebagai Islam. Jadi sahabat-sahabat lain bila dengar Nabi SAW khutbah wada' tu di Arafah tu, dengar Nabi SAW ni khutbah dan sahabat-sahabat ni gembira bila dengar ayat tu. Maknanya Islam ni telah sempurna, telah lengkap, tak perlu lagi datang ayat baru dan sebagainya, tak perlu penambahan dan sebagainya, sudah lengkap sebenarnya. Tapi Umar dia menangis, kan? Kalau kita rujuk dalam tafsir, dia kata Abu Bakar, dia kata Umar dan sebagainya. Tapi Umar menangis. Bila Umar menangis, ditanya pada Umar kenapa Umar menangis. Jadi Umar menangis kerana setiap kali benda yang dalam bahasa Arab lah, saya nak kau secara makna, apabila sesuatu tu telah sempurna, maka akan berlakulah kekurangan. Itu maksud dia. Jadi dengan maksud lain ialah pemergian Nabi SAW. Jadi dia takwil daripada ayat tadi tu, ini Nabi SAW akan wafat. Jadi takwilan ni betul lah. Ini disokong, kan? Ada sokongan dan maknanya betul dan tepat. Jadi takwilan macam ni dibenarkan. Tapi takwilan selain tu tak boleh lah. Baik. Sambung. Menarik untuk ditadaburkan bahawa hidayah Al-Quran itu diumpamakan dengan air yang turun dari langit. Ini membuktikan bahawa sifat bagi Al-Quran itu bersih dari sebarang kotoran, kerana air dari langit disifatkan Al-Quran dengan ayat lain sebagai air bersih. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa huwallazi arsala riyaha busyran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Sadaqallahul. Dan dialah Tuhan yang menghantarkan angin sebagai berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, dan kami menurunkan dari langit air yang bersih, suci. Jadi surah Al-Furqan ayat 48 ni orang ceritakan tentang air yang turun dari langit ni suci lah. Sebab tu antara kita punya hukum fiqah dalam mengambil wuduk ataupun air mutlak ni, antaranya air yang boleh jadikan air wuduk adalah air hujan. Bahkan dalam ayat lain macam dalam surah Anfal, Allah SWT menyebutkan tentang hujan yang membersihkan dosa dan memberikan ketenangan. Jadi umat Islam dalam perang Badar tu, sebelum nak menentang kaum musyrikin Mekah tu, Allah turunkan hujan, yang mana hujan tu menenangkan mereka dan membersihkan mereka. Jadi kita boleh nampaklah peranan air secara zahir dan secara majazi lah, kan. Sebab tu kadang-kadang kalau kita pernah dengar dulu ustaz-ustaz, guru-guru kita mengajar, dia kata bila kita ambil wuduk, maka jatuhlah, bersihlah amal anggota badan kita daripada dosa-dosa dan sebagainya. Dan ini pun disokong oleh hadis yang mana Nabi SAW pun sebut tentang orang yang solat berjemaah ibaratnya seperti orang yang mandi dalam sungai, kan, air juga, kan. Jadi peranan air itu sangat besar lah dalam umat Islam ni. Bukan sekadar bersih secara fizikal, tapi rohani juga.
Baik, dalam ayat perkataan yang digunakan adalah tahura, bukan tahir. Kalau digunakan perkataan tahir, ia bermaksud air bersih. Sedangkan penggunaan tahura, ia bermaksud air yang bersih dan dapat membersihkan. Jadi kalau dalam bahasa fiqh kita sebut air mutlak tu air yang suci lagi menyucikan, ataupun air yang suci, air yang bersih lagi menyucikan. Kita sebut seperti itulah. Kenapa? Sebab ada juga di sana bukan air mutlak, iaitu air mustakmal, air yang bersih juga. Tapi air itu tidak boleh menyucikan. Contoh, kalau kita pergi kedai mamak kan, kita cakap, One nak air Milo. Lepas tu One tu tanya, air Milo satu. Itu kita ambil air Milo, kita basuh muka kita, ambil wuduk. Sah tak? Air itu bersih. Tapi tak sah untuk wuduk. Ya, sebab dia bersih. Tapi tak boleh menyucikan. Dia mustakmal. Mustakmal ni maksudnya dia dah bercampur, dah berubah warna, bau dan rasa dia. Ataupun telah digunakan. Berbanding dengan air mutlak, dia bersih lagi menyucikan. Jadi tahura bermaksud bersih dan membersihkan. Justru bawah tu. Justru sifat bagi hidayah Al-Quran ini bukan sekadar ia adalah bersih, bahkan ia dapat membersihkan kotoran syirik dalam hati manusia. Kan? Jadi orang yang rapat dengan Quran, ada dua jalan. Sama ada Allah dekatkan dia dengan hidayah atau Allah jauhkan daripada hidayah. Allah jauhkan dia daripada hidayah. Jadi saya dah nampak ada dua golongan ni. Kalau tuan-tuan berminat dengan dialog-dialog perbandingan agama dan sebagainya, orang yang memang ikhlas cari kebenaran, insya-Allah kalau baca Quran, Allah akan dekatkan dia dengan hidayah. Tapi orang yang ada prejudis dalam diri dia terhadap Quran, memang ada benci, munafik punya sikap dan sebagainya, dia baca Al-Quran pun dia takkan mendapat hidayah, bahkan lagi sesat dan menyesatkan. Kan? Baik. Menariknya lagi, Allah kaitkan air hujan yang diturunkan dari langit, sedangkan air itu boleh saja didapati dari lautan, dari sungai dan sebagainya. Jadi kita kena tahulah kat sini ada macam pengkhususan. Allah sebut air daripada langit lah, air hujan. Pertama kita kena sedar bahawa semua perkara hidup dengan sebab air. Jadi firman Allah SWT, A'udzubillah minasyaitanirrajim. Awalam yaral ladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy afala yu'minun. Sadaqallahul azim. Dan tidaklah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum sebagai benda yang satu, lalu kami pisahkan antara keduanya. Dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup. Maka mengapa mereka tidak mahu beriman? Okay? Jadi dalam setiap ciptaan Allah SWT ni ada peranan air di situ. Kedua, apabila disebutkan tanah gersang dan mati, untuk hidupkannya, kita ambil air dari sungai atau air laut, ia memerlukan kepada tenaga manusia untuk mengunggah air. Namun jika dikaitkan dengan air hujan, ia tidak perlu kepada tenaga manusia. Ia benar-benar atas pilihan Allah untuk turunkan air hujan itu pada tanah yang gersang. Jadi sungai kita perlu alihkan air itu. Kita perlu cangkul dan sebagainya untuk kita alihkan air itu kepada satu tempat. Tapi hujan ni Allah SWT yang takdirkan untuk tempat tu hujan atau tidak. Kan? Jadi kat sini kita boleh nampaklah peranan Allah SWT sebagai Khalik tu, kan? Allah yang mencipta dan Allah yang menentukan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Demikianlah Al-Quran, ia bukan diturunkan atas pilihan makhluk, tetapi benar-benar atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekat sini kita nak nampak air ni ibarat dia seperti Quran ataupun seperti hidayah, yang mana Allah Subhanahu wa taala bila Allah Subhanahu wa taala nak beri, Allah beri. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak nak beri, dia tak nak beri. Macam tu. Dia tak hujan ni kita tak boleh kontrol lah. Itulah maksud dia, bahasa mudah dia, hujan kita tak boleh kawal. Kan? Sungai ni kita mungkin boleh kawal, boleh tutup, boleh jadikan empangan, nak buka empangan, keluarkan air, sikitkan air dan sebagainya. Kadang-kadang mereka yang tinggal di bendang, di sawah, mereka ada kita sebut sebagai tali air dan sebagainya, ataupun untuk mereka kontrol lah, untuk kawal air yang masuk ni, untuk menyirami lah.
tanaman-tanaman mereka ni. Dalam pada menjelaskan berkenaan hujan yang turun, disebutkan bahawa pada langit itu fihi zulumat, ada kegelapan. Jadi zulumat tu dia jamak, plural. Kalau zoom, satulah. Ini zulumat. Perkataan zulumat ada ketika digunakan dalam makna zahir seperti firman Allah. Jadi fihi zulumat, al-qasayyibin, kita dalam ayat kita baca tadi tu, fihi zulumat, zulumat tu maksudnya gelap. Tapi dalam ayat lain, zulumat ni ada maksud berbeza. Kan? Contohnya, kita akan tengoklah ada berkaitan dengan benda lain lah. Ini kita cuba kumpulkan ayat-ayat zulumat dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Subhanallahul azim. Segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Dalam pada itu orang-orang kafir menyamakan sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka. Ini tentang perkataan zulumat tu orang bermaksud gelap. Dari sudut makna majaz pula, dalam kebiasaan Quran, perkataan zulumat gelap memberi maksud kesesatan. Jadi ini yang kita nak bagi tahu juga, zulumat ni ada maksud lain juga. Bermaksud sesat. Okay? Macam biasalah, kalau ada yang baru masuk kelas kita dan sebagainya, kita nak beritahu dalam Quran ni, kalau kita nak interaksi dengan tafsir Quran, kita tak boleh tengok satu ayat dalam satu surah sahaja. Kita kena ada bandingan dengan ayat-ayat lain. Yang mana inilah metodologi paling tinggi lah dalam tafsir Quran, iaitu tafsir Quran bil Quran. Tafsir Quran bil Quran. Kita menafsirkan Quran dengan Quran. Jadi itu lebih selamat berbanding sebelum kita pergi ke metod-metod lain lah. Kan? Ini kira paling tinggi lah. Kan? Primary punya metodologi. Jadi kita rujuk ayat lain juga. Apa maksud dia? Jadi baru kita boleh nampak the whole view tu kan, world view tu kan, pandangan alam yang luas tu. Okey. Ayat lain dalam surah Al-Baqarah ayat 257, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Subhanallahul azim. Allah pelindung yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Jadi kat situ an-nur tu bukan sekadar masuk cahaya tapi juga iman. Zulumat, kegelapan tu bukan maksud gelap saja tapi maksudnya kufur. Jadi kita boleh nampak perkataan-perkataan ni ada kaitan kan? Dan kenalah dengan ayat ni. Sebab Allah SWT sebut tentang orang-orang kafir, penolong mereka ialah Tawud dan sebagainya. Mereka itu ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat lain, surah Ibrahim ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Subhanallahul Alif Lam Ra. Ini ialah kitab Al-Quran. Kami turunkan juga kepada kamu, wahai Muhammad, supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya dari gelap gelita kufur. Kalau kita buang kufur tu, mengeluarkan umat manusia dari gelap gelita. Jadi kita gelap gelita apa kan? Jadi kat sini gelap gelita kekufuran. Jadi kita boleh nampak lah. Baik. Ada lagi? Ada lagi. Surah Ibrahim ayat 5 pun sama juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nuri wa zakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin syakur. Subhanallahul azim. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Musa pada masa yang lalu dengan membawa mukjizat-mukjizat kami sambil kami berfirman, hendaklah engkau mengeluarkan kaummu dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman. Sama juga macam tadi. Orang guna yang sama untuk Nabi Musa AS, untuk Nabi Ibrahim dan sebagainya.
Dalam ayat ini pula disebut bahawa orang-orang munafik itu diumpamakan seperti orang yang ditimpa hujan dari langit. Pada langit itu ada zulumat, kegelapan. Persoalannya kenapa dikaitkan langit yang gelap dengan hujan? Ini antara soalan yang ditanya lah. Kan? Boleh je gelap tanpa hujan kan? Tapi kenapa nak bagi langit tu gelap dan hujan? Ini kita nak bagi tahu tentang uh, gaya macam mana Allah SWT bagi tahu yang dia ni memang sesat sesatnya. Contohlah kan orang kata kat kita kan, apa maksud ikhlas? Kan contoh kan, ada orang tanya kan, apa maksud ikhlas? Jadi kita sebutlah ikhlas tu seperti semut hitam atas batu warna hitam, semut hitam atas batu warna hitam pada waktu malam. Jadi orang tanya, ada tak semut tu? Ada. Batu ada tak? Ada. Tapi kita tak nampak. Maksudnya ikhlas tu ada, tapi dia tak dizahirkan sebab dia yang tahu Allah SWT je. Kan? Nak bagi tahunya ikhlas tu macam tu. Ini memang tak nampak, gelap segelap-gelapnya tapi ada. Tapi kat sini adalah dah lah gelap. Kemudian hujan pula tu. Kan? Lepas tu hujan tu, air tu kan daripada sungai, air daripada langit pula. Kan? Nak bagi tahunya memang segelap-gelapnya. Menjadi kebiasaan bahawa sebelum hujan akan berlaku mendung, langit menggelap sebelum turunnya hujan, maka demikian juga manusia yang berada dalam hidayah. Iaitu manusia itu bermula dari kesesatan, kemudian mendapat hidayah. Hal ini ada disebut dalam ayat lain. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Wa wajadaka dhallan fahada. Sadaqallahu alazim. Dan didapati engkau mencari jalan yang benar, lalu yang memberi hidayah petunjuk pada engkau wahai Muhammad lah dengan wahyu Al-Quran. Jadi dalam surah Duha ni Allah SWT sebut tentang Allah memberi hidayah pada, ataupun Allah menyantuni, ataupun Allah membantu Nabi Muhammad SAW dalam memberi hidayah dan wahyu Al-Quran. Nabi SAW terpandu. Kan? Ini antara maksud dia lah. Demikianlah yang berlaku pada munafik Yahudi. Mereka dari agama Yahudi yang penuh dengan kesesatan. Justru dengan kedatangan Islam, mereka diumpamakan hujan yang turun kepada mereka. Jadi mereka ni mereka ni dah duduk dalam agama Yahudi ni, agama yang nabi-nabi mereka ni, mana agama tu betul lah. Kemudian bila datang Islam tu sebagai hujan, nak menampakkan keadaan mereka ni dalam keadaan yang baik, sebab hujan ni menyucikan dan sebagainya. Tapi tak sampai situ lagi lah, kita ada sambungan lagi. Dalam ayat disebutkan bahawa pada hujan tersebut bukan sekadar ada gelap, tetapi juga ada guruh dan kilat. Yang dalam tafsiran ulama tafsir, mereka berikan pelbagai perspektif. Namun pentafsiran yang paling popular adalah guruh dan kilat ini merujuk kepada ancaman azab yang terkandung dalam Al-Quran. Ancaman azab berbentuk guruh memberi maksud pendengaran. Sedangkan ancaman azab berbentuk kilat memberi maksud penglihatan. Okay, boleh nampak? So guruh kan, dia merujuk pada pendengaran, kilat merujuk pada penglihatan. Guruh ni dia tak ada cahaya lah, kita dengar bunyi tu genang kan, dan dia dekat dengan telinga kita. Kilat bila memancar silau mata, jadi dia berkait dengan penglihatan. Mendengar pesanan azab dari Al-Quran seperti berkenaan ayat-ayat Al-Quran yang menyebut berkenaan azab di akhirat kelak, sedangkan melihat pesanan azab itu adalah dengan mereka melihat tempat-tempat yang telah Allah binasakan seperti kaum Ad, Samud dan sebagainya. Dalam keadaan waktu lain, kilat ni juga pernah Allah SWT jatuhkan atau turunkan kepada umat-umat sebelum ni, merujuk kepada harta rampasan perang. Jadi tuan-tuan boleh rujuklah riwayat-riwayat yang menceritakan tentang apabila sesuatu kaum, kaum Bani Israel ni, bila dia menang ke atas satu kaum, harta rampasan perang tu akan dikumpulkan, dan kemudian kilat akan menyambar dan memusnahkan harta rampasan perang tu. Setiap kali habis perang macam tu. Kan? Dan Nabi sebut dalam hadis Al-Qamakal, antara yang dihalalkan kepada Nabi SAW ni adalah harta rampasan perang. Jadi kita tak ada experience atau pengalaman lepas dapat perang tu, harta rampasan perang tu perlu dikumpulkan, dilonggokkan, kemudian tunggu peti untuk sambar. Tak ada, kita tak ada experience tu. Tapi kaum-kaum sebelum tu ada.
Ini satu yang menarik lah tentang kilat. Sambung, hal ini kerana surah Al-Baqarah diturunkan di Madinah. Semasa Nabi SAW di Mekah lagi, sudah banyak ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan yang menyebut berkenaan kebinasaan terhadap kaum-kaum terdahulu. Justru mereka sudah diberitahu berkenaan punca kehancuran terhadap kaum-kaum tersebut yang segala tempat-tempat tersebut berada di keliling mereka sahaja. Jadi kita tahulah, contohnya di Hijaz, kan, kaum apa tu, kaum Samud kalau tak silap, kaum Ad, di sekitar kita tu lah. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Jordan dan sebagainya, Madain Saleh dan sebagainya, dia ada tinggalan-tinggalan, kan, kaum-kaum sebelum ni, yang mana menunjukkan mereka ni gagah perkasa, boleh mengukir daripada batu, pada bukit, pada gunung dan sebagainya. Tapi Allah SWT tunjuk sekarang mereka ni tak kekal. Yang sekarang tinggal hanya bukti-bukti sahaja. Maknanya pernah ada peradaban di situ. Di samping mereka ambil manfaat dari Al-Quran, air hujan serta tetap mendengar dan melihat ancaman azab tersebut, mereka boleh lagi bertahan dalam pada mereka tidak suka. Okay, kat sini kita nak beritahu lah, orang munafik ni kan, bila duduk dengan orang Islam, dia masih bertahan lah. Walaupun mereka tak suka apa yang Nabi buat tu. Namun apabila sampai kepada halilintar, sawa'iq, mereka tidak tahan lagi, menyebabkan mereka tutup telinga mereka dan menguna jari-jari mereka. Jadi, satu tahap yang sangat kuat, membingitkan, mengilau mata. Ni, mereka takut lah sehingga mereka tetap tutup telinga mereka dengan jari jemari mereka. Bila kita tengok tutup telinga dan sebagainya, kita ingat sahabat-sahabat kita di Gaza kan. Banyak video-video kadang-kadang bila kapal terbang lalu kan, anak-anak tu tutup telinga, takut kan. Walaupun guruh dan kilat bermaksud ancaman azab dan kemurkaan Allah, tetapi dimulakan dengan guruh terlebih dahulu berbanding kilat. Kenapa? Ini antara soalan juga. Kenapa guruh dulu baru kilat? Jawabnya, guruh merujuk pada bunyi, sedangkan kilat merujuk pada penampakan. Dengan menjelaskan manusia mendapat ilmu, Al-Quran mulakan dengan mendengar terlebih dahulu, kemudian baru disebut dengan pendengar. Penglihatan ni typo lah. Dengan mendengar terlebih dahulu, kemudian baru disebut dengan penglihatan. Saya betulkan lah. Penglihatan. Okay. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laysa laka bihi an. Inna sam'a wal basara wal fu'ada ka kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Al-Azim. Dan janganlah engkau mengikut apa yang kau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukan. Jadi kita boleh nampak pendengaran ni diiktiraf oleh Allah SWT sebagai organ ilmu ataupun organ yang boleh menerima ilmu, kan? Jadi mata dengan pendengaran ni Allah SWT jadikan nombor satu. Sebab dengan mendengar ni dia dapat ekstrak ataupun boleh menafsir apa yang dikatakan, bunyi ni macam mana dan sebagainya. Saya mengajar OKU pendengaran. Jadi bila kita buat kelas dalam OKU pendengaran ni, saya bawa lah saya punya keluarga kan. Mereka nak dengar jugalah ceramah saya. Cuma yang menariknya, dalam kelas OKU pendengaran ni, sebab mereka ni pekak pendengaran, mereka tak dengar, sehingga mereka Allah SWT tarik lah nikmat pendengaran tu. Jadi yang nampak tu mata je. Jadi masa saya beri ceramah tu, ada penterjemah sebelah saya ni yang menggunakan bahasa bahasa isyarat. Dia menggerak-gerakkanlah tangan dia, badan dia dan sebagainya. Jadi keluarga saya yang ikut ni dia kata kita ni bila kita berceramah, antara masalah bagi menceramah ni adalah kita tak ada slide, kita tak ada pancaran dan sebagainya. Kita tak ada benda-benda tu. Jadi kita ni kadang-kadang bila tak ada slide, tak ada apa, kita rasa macam boring nak belajar. Tapi orang-orang KU ni tak ada slide pun. Yang cukup bagi mereka lah penterjemah tu. Dia tengoklah orang tu sampai habis program. Jadi isteri saya kata apa? Jimat
Kalau orang KU ni buat majlis, tak perlu mikrofon ke apa, tak perlu. Daripada jauh pun mereka dah boleh faham apa yang orang isyarat tu buat. Berbeza dengan kita ni, kalau kita duduk depan, kena mikrofon, kena slide, kena apa semua kan. Jadi kita tengoklah ada beza dari sudut tu kan. Bagaimana Allah SWT jadikan manusia ni ada nikmat-nikmat yang mana kadang-kadang kita tak sedar. Bila kita bergaul dengan mereka baru kita tahu, oh begini rupanya cara belajar mereka kan. Jadi keluarga saya sebut lah, dia kata menarik cara orang-orang OKU pendengaran ni belajar agama. Walaupun tak cukup, dia tak perlulah benda-benda tu, mikrofon tu semua tak perlu. Tapi agama tu boleh sampai juga. Alhamdulillah. Ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 78 surah An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Surah Al-Azim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia yang mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati, yakni akal fikiran, supaya kamu bersyukur. Dalam penjelasan Ibnu Ashur, semasa Nabi SAW membaca Al-Quran, orang-orang munafik ini turut sama hadir dalam majlis Nabi. Namun apabila sampai kepada ayat-ayat berkenaan azab akhirat, mereka rasa seperti tersindir, seperti guruh dan kilat, serta halilintar yang memanah hati mereka. Dengan sebab itu mereka tutup telinga mereka dari mendengar ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ini tafsir Ibnu Ashur lah. Saya pun tak boleh membayangkan macam mana perasaan Nabi bila Nabi SAW berdakwah kepada para sahabat yang mana dalam kalangan orang hadirin yang hadir dalam majlis Nabi SAW tu ada orang munafik. Dan bila sampai pada ayat-ayat berkaitan dengan azab kilat ni, mereka tutup telinga, sedangkan Nabi Muhammad SAW berada di hadapan mereka. Kan? Jadi kita boleh faham lah mereka ni macam mana kan. Sikap memperolok-olokkan umat Islam ni memang ada banyak lah. Sekarang ni tuan-tuan kalau tengok video dan sebagainya kan, tentang apa yang berlaku di Gaza dan sebagainya, tengok sikap orang-orang Yahudi di sana. Sangat ajib, sangat luar biasa dia punya layanan dia kepada orang-orang lain. Ada yang dia ludahkan kepada orang ni bukan orang Islam pun, orang bukan Islam, tapi bila lalu dia ludahkan, dia hina. Saya tak boleh bayang kalau perkara yang sama berlaku pada Nabi SAW. Sebab mereka ni tak tahu malu, depan kamera pun boleh tunjukkan perangai sebenar. Tak ada rasa nak sorok ke, tak ada. Sebab merasakan mereka ni golongan terpilih lah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahawa orang munafik Yahudi ini tidak mahu mendengar kebenaran terlebih dahulu. Makanya Allah menyatakan bahawa mereka tutup telinga dengan dengar halilintar. Masalah besar pada munafik Yahudi ini adalah mereka tidak mahu terima agama Islam secara sempurna. Maka mereka terima perkara agama yang selaras dengan keinginan mereka. Mereka pilih-pilih lah, cherry picking, kan? Kita sebut cherry picking. Mana yang mereka suka mereka ambil, yang tak suka mereka buang. Makanya mereka yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim, tutup telinga berkenaan sawa'i halilintar, iaitu dalam hal yang menyebabkan ancaman azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim maksudnya meletakkan jari mereka ni ke dalam telinga mereka, sumbatlah, tak nak dengar. Menerima Islam selaras dengan kehendak dan menolak yang berbaki, ia selaras dengan firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa ta'khuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yawmal qiyamati yuraduna ila asyaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Surah Al-Azim. Sesudah itu, maka apatutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian dari isi kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian lain? Allah SWT tanya kepada umat Islam ni,
yang baca Al-Quran ni, afatuk minu nabi ba'dil kitab wa takfuruna nabi ba'. Sedangkan ayat-ayat ni Allah tanya pada umat terdahulu lah. Ya. Pada umat terdahulu Allah dah tanya dah. Baik. Ada yang on, yang boleh mute kot. Apa? Baik. Afatuk minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'. Sesudah itu maka patutkah kamu hanya percaya pada sebahagian dari isi kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian yang lain. Jadi ayat ni boleh diaplikasi, boleh diamalkan oleh umat sekarang juga. Walaupun ayat ni Allah SWT tuju pada Bani Israel. Dalam ayat lain Allah SWT sebut dalam surah Al-Baqarah juga, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Kan? Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam ni secara keseluruhan. Baik. Jadi kat sini tak boleh cherry pick lah. Tak boleh lah pilih-pilih. Terima semua apa yang Allah SWT telah beri pada kita. Kan? Allah kaitkan bahawa mereka tidak mahu mendengar ancaman azab itu kerana takut kepada mati. Hal ini kerana ancaman azab ini tidak akan dihadapi kecuali selepas mati. Walaupun mereka takut dengan mati yang dengan itu mereka tidak mahu mendengar ancaman azab. Allah tetap memberi mereka mendengar ancaman tersebut kerana segala keadaan mereka di bawah kawal selia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka tak nak dengar pun mereka akan dengar juga. Dalam tafsir surah Al-Baqarah ayat 19, kita masuklah tafsir potongan ayat pertama lah. Potongan ayat yang pertama yang kita akan bincangkan dalam tafsir hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aw qasayyibin minas samaa'i fi zulumatun wa ra'dun wa barq. Yang bermaksud atau bandingannya seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit bersamanya dengan gelap gelita dan guruh serta kilat. Kataan au, kalau kita tengok awal tu, au qasayyibin. Au tu kata Zamakhsyari, asal kataan itu bermaksud syak, iaitu salah satu daripada beberapa perkara. Kan? Sebab Allah SWT kan sebut dalam ayat 18 tu, mereka ni pekak, buta, bisu semua tu kan. Kemudian ayat 19 Allah sebut au. Jadi boleh jadi dua lah. Kan? Kita syak lah, boleh jadi dua-dua. Kalau tak faham ayat 18 ni, Allah terang ayat 19. Lebih kurang macam tu lah. Namun ia boleh juga bermaksud majaz. Ia memberi maksud taswiyah, iaitu kesamaan. Dan dengan itu Quraisy Shihab terjemahkan dengan bahkan. Sebab tu kalau kita rujuk dalam tafsir Misbah, dia sebut bahkan lah. Dia tak sebut atau. Jadi kat sini kataan au tu ada beberapa maksud lah. Sama ada au tu atau yang mungkin dua yang berbeza, ataupun au tu bahkan yang maksud taswiyah, sama je. Sebelum dan selepas dia sama. Dalam ayat ini ada 5 perkara: hujan, gelap, guruh, kilat, halilintar. Zamakhsyari kata Islam diumpamakan dengan air hujan kerana air hujan dapat suburkan bumi yang gersang seperti mana Islam dalam suburkan hati yang mati. Gelap dibandingkan dengan kekufuran, guruh dan kilat diumpamakan dengan ujian dan bala yang tertimpa kepada mereka. Dalam tafsir Kasyaf Zamakhsyari. Jadi dia sebut kat sini air hujan ni bermaksud Islam. Kemudian gersang ataupun hati yang mati lah. Gersang ni tanah tu hati. Jadi ada tanah yang boleh terima air, dia jadi pokok, dia tumbuh pokok. Ada yang tak tumbuh pokok dan sebagainya. Jadi kita tengoklah ada hadis lepas ni yang menceritakan tentang tu. Gelap dibandingkan dengan kekufuran, guruh dan kilat diumpama dengan ujian dan bala. Ini tafsir Kasyaf. Jadi kalau kita tengok tadi, tafsir Ibn Ashur berbeza sikit lah dengan Zamakhsyari. Jadi ada beberapa tafsir lah. Jadi kita rujuk semualah, kita tengok semua. Menurut Hamka, Abdul Malik Karim Amrullah almarhum, hujan itu adalah perumpamaan bagi kebenaran.
Sedangkan guruh bermaksud peringatan-peringatan yang keras yang mengiringi penjelasan terhadap kebenaran tersebut. Kilat pula bermaksud adalah gambaran kemurkaan dan ancaman dari Allah SWT. Jadi Hamka dia lain pula dia punya tafsiran ni. Hamka kata dalam pada mereka mahukan hujan tetapi mereka tidak mahu kepada bunyi guruh dan cahaya kilat. Walhal itu sememangnya berlaku apabila hujan. Kan? Ada apa? Bila kita lepas ni lah, lepas habis kelas ni, kalau tuan-tuan ni tempat ada hujan, tiba ada datang guru dan sebagainya, cuba kita ingat balik tafsiran Hamka. Di mana Allah SWT sebut hujan ni, maksudnya Hamka sebut hujan ni adalah cahaya kebenaran. Kebenaran tu. Tapi dalam pada kebenaran tu, Allah SWT sebut juga larangan-larangan yang mana seperti kilat dan guruh tu. Kan? Ancaman-ancaman. Jadi dia seimbang lah. Kan? Okay, sambung iaitu mereka boleh mendengar berkenaan hidayah tapi mereka tidak mahu mendengar sebarang ancaman, azab dan kemurkaan ilahi. Jadi boleh tak agama ni kebenaran sahaja tanpa ada ancaman ataupun kemurkaan? Jadi dia agama dia macam tu ada tak? Jadi tak boleh lah kalau tak ada ancaman atau kemurkaan, agama ni akan diubah-ubah dan sebagainya. Jadi manusia ni perlu kepada peringatan, perlu kepada teladan, perlu pada tu semualah. Kan? Baik, Quraisy Shihab menjelas bahawa Tuhan umpama hujan sebagai petunjuk Al-Quran yang sifat bagi hujan itu bahawa ia turun terus dari langit. Memberi maksud bahawa Al-Quran itu adalah datang bukan dari pengalaman atau nalar manusia. Ni pandangan lain lah. Dia sebut Al-Quran itu bukan ciptaan manusia lah, tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Air hujan itu pula apabila jatuh pada tanah yang gersang yang merujuk pada hati yang mati. Jika air dapat hidupkan bumi yang mati, maka Al-Quran dapat hidupkan hati yang mati. Adapun maksud dengan gelap, guru dan kilap ini maksud bahawa ayat Quran itu mengandung kritik dan kecaman dalam menyembuhkan penyakit-penyakit dalam hati manusia. Jadi kilat tu, gelap, guru, kilat ni kritikan atau kecaman dalam menyembuhkan penyakit-penyakit dalam hati manusia. Itu maksud dia lah. Menurut Quraisy Shihab. Kalau Ibn Jauzi kata, kataan Ar-Ra'du, guru, kita ada surah Ar-Ra'du kan. Kadang-kadang surah ni diterjemahkan sebagai petir dan sebagainya. Tapi Ar-Ra'du ni guru lah. Lebih tepat guru lah. Dalam konteks ayat ada beberapa taksiran ulama seperti berikut. Ibn Jauzi dia listkan. Ibn Abbas kata ia bermaksud takhwif. Ataupun datang kataan khauf, iaitu ayat-ayat Quran yang menimbulkan perasaan takut dan gurun. Khauf. Kata Mujahid dan Sudi, mereka gerun terhadap musibah yang menimpa mereka apabila Nabi dan para mukmin tahu nifak. Ini penyakit nifak ataupun sifat nifak munafik mereka tu. Itu maksud mereka gerun atau takut. Guru Ibn Al-Jauzi kata ia bermaksud mereka takut terhadap seruan jihad, seruan kepada jihad. Memang betul pun banyak ayat-ayat dalam Quran ni yang menyuruh pada jihad dan sebagainya. Orang munafik dia tak nak pergi. Sebab tu dalam banyak-banyak perang, contohnya perang yang kita tahu perang Uhud lah ataupun perang Badar. Perang Badar tak ada. Tak maaf, saya tarik balik. Bukan perang Badar, perang Uhud. Kalau kita tahu perang Uhud ni Nabi SAW keluar, akhir sekali tentera baginda Nabi ni ada 1,000 kan. Ada 1,000 orang. Tapi sebelum 1,000 tu ada lagi sebenarnya. Ada 200 yang tu yang mana mereka ni tarik diri di saat akhir peperangan. Sebelum peperangan meletus, mereka dah tarik diri dan pulang ke Madinah. Ini orang-orang munafik lah. Mereka memang tak nak ikuti siri-siri peperangan Nabi. Kan? Bila kata perang kat Madinah, mereka sebut perang dalam kota Madinah. Bila sebut pergi perang Uhud, mereka tak nak pergi kat Uhud. Lepas tu bila perang Khandaq pun sama juga. Mereka tak nak terlibat. Mereka pergi jumpa musuh-musuh lagi. Lepas tu bila pergi ayat yang bila perang perang Tabuk yang jauh di utara atas sana tu, lagi mereka tak nak pergi. Ramai yang tak pergi dan sebagainya. Mereka buatlah masjid-masjid lain. Masjid Dirar, masjid yang memusnahkan, yang menampakkan nifak mereka dan sebagainya. Bila Nabi minta wang ataupun bantuan ataupun mereka punya infak dan sebagainya untuk bantuan peperangan Tabuk, mereka tak buat, mereka tak beri.
Tapi mereka collect duit untuk buat masjid lain, iaitu Masjid Dira tu, kan. Banyak yang mereka buat ni yang menyakitkan hati Nabi. Tapi Nabi SAW bersabar dengannya, kan. Dalam ayat ini disebut bahawa hujan turun dari langit yang dikaitkan dengan gelap. Menurut Syekh Utsaimin rahimahullah, gelap dalam ayat ini adalah musahibah ataupun sahib, perkataan sahabah tu, kata akar dia sahib ataupun sahabat, iaitu bersekali dengan datangnya hujan. Ia meliputi 3 gelap. Jadi kat sini bila dia sebut gelap dalam ayat ni, tuan-tuan kena ada dalam kepala otak tu, gelap tu bukan sekadar gelap, tapi gelap malam, awan yang gelap, hujan yang gelap, ataupun gelap hujan, gelap awan. Boleh nampak tak gelap-gelap tu? Ada banyak kan gelap, zulumat. Sebab tahu orang sebut zulumat, dia ada kegelapan yang banyak. Malam tu dah gelap, awan tu lagi, awan pun gelap. Kita pernah tengok awan gelap kan, kadang-kadang bila hujan kita tengok awan tu dah gelap. Jadi langit dengan awan tu kita boleh bezakan. Tu langit, inilah awan. Sebab awan tu gelap. Dan kemudian gelapnya hujan. Kan? Hujan memang hujan lebat lah. Gelap dalam ayat ini menunjuk pada gelap malam kerana melihat pada sambungan ayat yang menyebut bahawa apabila ada pancaran cahaya mereka nampak jalan. Bila gelap mereka tidak nampak jalan. Ini ayat itulah yakadu barqu yakhtafu absarahum. Ini kita bincang. Belum bincang lagi kot. Dan kita bincang. Yang ini kita bincang memang mereka ni tidak nampak jalan. Memang Allah SWT sebut tentang mereka ni yang tak nampak jalan. Mungkin saya bincang dalam Asbabun Nuzul. Saya pun tak ingat. Ayat ni ada Asbabun Nuzul dia juga. Ini memberi gambaran gelap tersebut amat gelap. Sudahlah ia malam yang sedia gelap. Tambah pula gelap hujan serta awan yang gelap. Kan? Ini gelap yang berlipat-lipat lah. Berganda-ganda gelap dia. Sifat bagi hujan adalah manfaat. Namun manfaat itu boleh hilang apabila disertai sesuatu yang mudarat. Demikian juga orang munafik yang menzahirkan keimanan. Ia bermanfaat tapi hilang apabila tidak ikhlas. Kata Ar-Razi, hujan itu diumpama Al-Quran dan iman, sedangkan gelap guruh dan kilat diumpama perkara yang susah dari dilakukan oleh orang munafik. Perkara susah itu seperti solat, puasa dan jihad. Orang munafik itu tidak dapat menerima iman dalam Al-Quran kerana faktor-faktor perkara susah ini. Kan? Memang betul pun. Kalau tuan-tuan tanya saya tentang, kata macam, pernah dulu saya dengar lah orang kata mana yang lebih kuat iman dia kan, kita ke Abu Jahal ke sebagainya. Sebab Abu Jahal nampak mujizat Nabi kan, dan sebagainya. Tapi Abu Jahal ni dia tak nak masuk Islam sebab apa? Sebab dia tahu bila dia masuk Islam, dia tak ada pegang pemerintah lagi. Dia tak jadi pemerintah. Nabi yang akan jadi pemerintah. Jadi dia ada bentuk cintakan dunia, dia nak kuasa, dia nak duit. Dia masih tak boleh tinggalkan perkara-perkara lain. Dan kita tahu ada sahabat-sahabat yang datang jumpa Nabi, tanya tentang boleh tak berzina. Ada yang daripada Najran yang datang oleh Nabi, dia tak nak bayar zakat ataupun dia nak minum arak. Kita tahu cerita-cerita ni kan. Jadi ada perkara-perkara yang mereka tak sedia nak merubah atau nak mengubahnya apabila menerima Islam. Kan? Dan kita tahulah benda-benda macam ni memang susah, tapi kalau hati kita dah ikhlas, insyaAllah benda ni senang lah. Dengan mudah je. Menurut Syekh Utsaimin, hujan bermaksud Al-Quran, sedangkan guruh adalah janji-janji Allah. Janji-janji azab, Al-Wa'id yang ada dalam Al-Quran. Kilat pula janji-janji nikmat dalam syurga. Al-Wa'ad yang ada dalam Al-Quran. Wa'id, Wa'ad, Al-Mau'id ni semua datang kataan yang sama lah. Kata akar yang sama. Janji. Perkataan Sayyib, Abu Zahra kata ia adalah wazan fa'il dari kata saba yasubu yang bermaksud turun. Jadi sayyiban nafi'ah, kan, hujan. Sayyib, ia berasal dari kataan saywib yang menggabungkan antara huruf ya dan waw. Jadi ya dan waw tu saywib, saywib atau sayyibun. Lalu digantikan waw kepada ya, jadi idghamkan
maka jadilah sayyib, seperti mana perkataan lain seperti hayyin, sayyid, mayyit, layyin. Ini lebih samalah dia punya wazan dia. Bentuk dia sama. Dalam kupasan sebilangan ulama Kufah pula, ia berasal dari kataan sawib, atas azam, atas wazan fa'il. Maksud dia turun. Jadi sawib ni maksud dia turun. Tapi diterjemah sebagai hujan lah, sebab yang turun tu hujan. Dalam ayat ini, perkataan yang digunakan adalah sawib yang diterjemah dengan hujan. Dia dapat kupasan ulama berkenaan perkataan tersebut seperti ia bermakna awan, ia bermakna matar, hujan yang turun, ataupun berasal dari perkataan saba yasubu, apabila qasdun, iaitu merujuk kepada hujan yang baik. Hal ini merujuk pada doa yang diajarkan adalah hadis bahawa Nabi SAW berkata, Allahumma ja'alhu sayyiban hani'a. Kan kita selalu baca Allahumma sayyiban nafi'a. Kat sini dalam Sunan Ibn Majah yang dinilai sahih, Allahumma ja'alhu sayyiban hani'a. Ya Allah, jadikan hujan yang baik. Okay. Jadi tuan-tuan bolehlah beramal dengan hadis ni lepas ni. Bila hujan ni baca Allahumma ja'alhu sayyiban hani'a. Dalam ayat ini perkataan yang digunakan adalah sayyib yang diterjemah dengan hujan. Dalam penjelasan Ibn Ashur, air hujan amat sesuai dijadikan sebagai perumpamaan bagi maksud hidayah Islam dan Quran. Kerana sifat bagi hujan adalah bersih dan dapat membersihkan. Kita tengok hadis Nabi SAW. Ini panjang lah hadis ni. Tapi kalau tuan-tuan ada kitab Riyadhus Salihin, ada juga hadis ni dalam bab awal tu. Yang mana kat sini Allah SWT sebut tentang tanah dekat atas muka bumi ni ada macam-macam jenis. Jadi Nabi SAW mulakan perumpamaan petunjuk dan ilmu Allah yang mengutusku dengan membawanya adalah seperti hujan yang lebat turun mengenai tanah. Jadi hujan ni ibarat seperti sunnah dan Quran ataupun hidayah yang turun kat semua permukaan bumi ni. Turun. Dan di antara tanah tu, Nabi sebut, antara tanah yang ada, yang kena air tu, ada yang boleh serap air sehingga tumbuhan dan rumput-rumput yang banyak. Ada juga tanah yang keras. Dia tak boleh sedut air tu, tapi dia menahan air sehingga air tu terkepung, boleh diminum oleh manusia, haiwan dan lain-lain. Dan untuk menyiram tanaman. Ada macam tu juga. Tanah tu tak boleh menyerap air, tapi dia mengepung air tu sehingga boleh beri manfaat di sekelilingnya, kan? Dan ada juga tanah yang tidak dapat menahan air dan tidak dapat menumbuhkan tanaman. Jadi orang yang boleh belajar agama, faham agama, menyampaikan agama ni seperti tanah yang boleh serap air tu, kan? Dan ada orang yang tak boleh nak menguasai ilmu agama ni, tapi dia boleh berbuat baik dengan menaja program-program agama, dia menaja anak-anak yang nak belajar di luar negara dalam bidang agama. Dia tanah yang tak boleh sedut air tu, tak boleh serap air tu, tapi dia beri manfaat pada orang sekelilingnya. Kan? Dan yang terakhir, tanah yang tak boleh beri manfaat langsung, tak boleh serap, tak boleh ada tumbuhan. Jadi tanah tu kering kontang, gersang. Jadi kita boleh nampak lah. Kalau tuan-tuan berminat dengan perbahasan semantik Adam, kan Nabi Adam, nama Adam tu dia bermaksud tanah. Tapi yang lebih dalam lagi maksud dia adalah tanah yang bercampur-campur. Jadi kita ni dicipta daripada tanah. Nabi Adam dicipta daripada tanah. Tapi tanah yang macam mana? Tanah yang bercampur-campur. Ada putih, ada kuning dan sebagainya. Sebab tu manusia ni ada mata sepet, ada yang kulitnya macam ni dan sebagainya. Daripada tu. Sebab tu Iblis bila dia hina Nabi Adam, dia sebut aku ni dicipta daripada api, sedangkan Adam ni dibuat daripada tanah. Kalau kita sebut macam tu, kita macam tak ada rasa hina sangat sebab tanah. Tapi kalau disebut tanah yang berlumpur, tanah yang tak boleh beri manfaat, tanah yang hitam legam, dia ada sifat racism gitu, sifat rasis tu. Baru kita boleh nampak macam mana sebenarnya Iblis ni dalam kataan dia banyak menghina dan menyombong diri. Baik, digunakan kataan qasayyib
tidak digunakan kataan kasaib. Menurut Ar-Razi, kataan sayyib lebih balaghah berbanding kataan saibun. Sayyibun lebih balaghah, lebih inilah, lebih mendalam maksud dia, lebih banyak perbincangan boleh dibaca lah kat itu. Digunakan lafaz nakirah, kenapa tak guna as-saib ataupun as-sayyib, tapi diguna nakirah tanpa alif lam dan sebagainya, ia memberi maksud hujan tu hujan lebat. Hujan tu hujan lebat lah. Kalau umum, maksud hujan lebat lah. Macam tu je. Dalam ayat disebut bahawa hujan itu turun minas sama, daripada langit. Hujan sudah pasti datang dari langit. Namun kenapa disebut juga dalam ayat? Jadi kalau kita sebutkan Allah menurunkan hujan, dan semua orang tahu hujan mesti turun dari langit. Tapi kenapa nak sebut juga langit tu? Kata Razi, kalau tidak disebut minas sama, kemungkinan akan ada kefahaman bahawa air hujan itu turun dari satu juzuk dari langit sahaja. Jadi hujan yang turun tu macam satu tempat je atau sebahagian je. Sedangkan yang nak diberitahu daripada ayat Quran ni adalah air hujan yang turun tu dari semua juzuk daripada langit. Hal ini lebih selaras dengan penggunaan sayyib yang mengandungi maksud mubalaghah. Maksud mubalaghah ni, balik ni maksudnya sampai lah. Mubalaghah ni sampai pada semua tempat-tempat yang dengan kata lain nak bagi tahu kat kita, sikit sebanyak bila Allah turunkan hujan ni, sebenarnya hampir semua manusia ni terkena atau terkesan dengan hidayah Islam ni. Sama ada dia ni memang jauh, kalau dia ni orang-orang yang terputus daripada peradaban, ini kes lain lah. Ini yang memang dapat maklumat. Contohnya macam isu sekarang lah, isu Gaza dengan Israel. Bila Gaza berperang dan sebagainya, ada orang yang tak nak tahu pun apa itu Islam. Dia tak nak tahu pun, dia tak nak belajar pun apa itu Islam. Dia tak nak tahu apa itu hijab, apa itu halal, dia tak nak tahu. Tapi sebabkan dia tengok sokongan orang ramai dalam video dan sebagainya, orang demonstrasi, orang buat ini dan itu, hantar bantuan dan sebagainya, dia terpaksa juga kaji apa itu Islam. Kan? Kenapa mereka ni boleh menyebutkan Allahu Akbar, rumah tu meletup, tapi mereka sebut innalillah, mereka tak mencarut, tak balas balik dan sebagainya. Jadi mereka terus cari-cari di mana datangnya keberanian dan semangat orang-orang Gaza ni, kan? Jadi kat sini nak beritahu hujan tu memang turun untuk semua. Untuk semua orang akan terkena dan terkesan disebabkan hujan ataupun disebabkan Islam ataupun hidayah yang Allah SWT turunkan. Nak tak nak dia akan dapat tahu juga sikit banyak. Cuma hati dia je sama ada nak teruskan dengan pembacaan atau pengenalan tentang Islam ataupun dia nak tinggal selama-lamanya. Tak beri manfaat pada dia lah. Dalam kupasan Nusaimin, kataan as-sama dalam konteks ayat merujuk kepada makna al-ulu, iaitu tinggi. Kan? Ulu, tinggi. Dalam penjelasan Zamakhsyari, setiap yang berada di atas disebut sebagai sama. Sama'un. Penggunaan kata yang memberi makna sebegitu berlaku dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Surah Al-Azim, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik yang pangkalnya, akar tunjangnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Menjulang, ini naik tinggilah. Sama. Jika dilihat pada ayat lain, ada yang dijelaskan bahawa air hujan itu turun daripada awan. Jadi ayat ni panjang sikit lah, kita terus pada ni sikit. Makna auzubillahi minasyaitonir rajim, tidakkah engkau melihat bahawa Allah mengarah awan bergerak perlahan-lahan, kemudian dia mengumpulkan kelompok-kelompoknya, kemudian dia menjadikannya tebal berlapis-lapis. Nampak ada fasa-fasa awan tu. Sebab itu engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya, dan Allah pula menurunkan hujan batu dari langit, dari gunung, ganang, awan yang ada padanya, lalu ia menimpa hujan batu itu kepada siapa yang dikendakinya dan menjauhkan daripada siapa yang dikendakinya. Sinaran kilat yang terpancar dari awan yang demikian keadaannya hampir-hampir menyambar dan hilangkan pandangan. Jadi Allah SWT sebut tentang silau dan sebagainya. Yang menariknya, perkataan barkun ni, kilat ni, kan baru-baru ni kita Isra Mi'raj.
juga padanya boleh kata terbitan iaitu buruk. Buruk ialah kenderaan haiwan kenderaan yang Nabi Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam naik bersama dengan Jibril alaihi salam kan. Jadi buruk ni dia laju. Kalau kita bincang tentang barkun ni, sifat dia kilat, menyilaukan mata, tak nampak. Semua tu memang kenalah dengan sifat buruk tu, yang laju dan tak nampak. Sekelip mata. Kan? Surah Ar-Rum ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi yursilu riyaha fatusiru sahaba fayabsutuhu fis sama' fayabsutuhu fis sama'i kaifa yasha' wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa iza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun. Astagfirullahalazim. Allah jualah yang menghantarkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Kemudian Allah menyebarkan awan itu di langit sebagaimana yang dikehendakinya dan menjadikan kelompok-kelompok, lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Allah menurunkan hujan itu mengenai sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, mereka serta-merta bergembira. Jadi yang antara sikap orang Islam, orang mukmin ni, apabila hujan turun, kita tidak menempelak hujan tu. Kan, kita tak marah pada hujan dan sebagainya. Sebab hujan-hujan yang turun ni adalah rezeki daripada Allah SWT. Kadang-kadang kita pernah kan, kita macam nak pergi kerja dan sebagainya kan, nak keluar betul hujan, ataupun kita nak jemur baju tiba hujan, kita marah hujan. Kita tak boleh lah macam tu. Patutnya kita menuruti ayat ni lah kan. Izahum yastabshirun, apabila turun hujan daripada hamba-hambanya, Allah SWT gelar kan orang-orang yang gembira bila hujan turun ni hamba-hambanya kan. InsyaAllah. Dengan itu, jika dikatakan bahawa hujan turun daripada awan pun, ia tidak bercanggah dengan ayat ini yang mengkaitkan hujan dengan as-sama', kerana perkataan tersebut lebih menjurus kepada makna di atas, bukan semestinya merujuk pada langit. Penggunaan sebegini turut sama berlaku dalam ayat-ayat lain seperti firman Allah. Jadi atas ataupun as-sama' ni ada beberapa maksud lah. As-sama' ni kalau dalam perbahasan akidah, dia memang banyak maksud dia. Ada maksud ulu yang tinggi, ada maksud di atas secara arah. Ada yang maksud tinggi tu bukan arah lah, maksudnya tinggi lah. Bukan ayat arah lah, bukan bahasa arah. Tapi kalau yang lain di atas maksudnya arah dan sebagainya. Jadi macam-macam bahasan lah dalam akidah. Bahasan akidah ni tentang sama'. Kalau tuan-tuan berminat boleh rujuk pada situlah. Cuma dekat sini kita nak bawa semua pandangan, iaitu bila sebut as-sama' boleh bermaksud tinggi, di mana Allah SWT yang turunkan, ataupun memang di atas, iaitu langit, yang mana di atas kita lah kan. Dan surah Ar-Rum ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dhalika laayatin liqaumin yaqilun. Dan di antara tanda-tanda yang membukti kebesarannya dan kekuasaannya ialah ia memperlihatkan kilat kepada kamu untuk menakutkan dari pandangan peti dan memberi harapan dengan turun hujannya, dan ia menurunkan hujan dari langit, lalu ia hidupkan bumi sesudah matinya dengan hujan itu. Sesungguhnya yang demikian mengandungi keterangan bagi orang-orang yang menggunakan akal untuk memahaminya. Okay? Dan Allah SWT sebut itu liqaumi yaqilun. Maksudnya kita kena berfikirlah tentang benda ni. Kalau mereka yang minat dengan benda ni kena fikirkan. Sebab Allah SWT sebut kat sini, wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Khaufan wa tama'a. Ada yang takut sebab bunyi petir tu. Banyakkan kita macam tu lah kan. Bila kita bawa, macam saya bawa motor ke apa, bila petir tu memang kita takut lah. Tapi dalam masa sama ada golongan lain, bila dia nampak keadaan ni, dia kata dia beri harapan, maknanya akan hujan. Kan? Dia akan berharap akan hujan. Siapakah golongan yang lain tu? Boleh bincangkan lah.
Mungkinkah haiwan-haiwan? Mungkinkah pokok-pokok? Jadi kat sini kita boleh nampak lah. Boleh bincangkan. Liqaumi ya'qilun. Baik, kita masuk pertengahan ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iq. Mereka menyumbat jarinya ke dalam telinga masing-masing dari mendengar suara petir. Jadi ada psikologi manusia itu, apabila dia takut sesuatu atau dia tidak suka, sejak awal lagi dia tidak mahu mendengar perkara tersebut. Kan? Ada kata-kata, kalau tak silap saya, manusia tu bermusuh dengan perkara yang dia tidak tahu. Kan? Selama mana dia tak tahu, dia akan bermusuh. Tapi bila dia dah tahu, baru dia berkawan. Sebab tu, jangan takut untuk mendengar sesuatu lah. Kadang-kadang kita ni memilih untuk mendengar kan. Betul juga memilih untuk mendengar. Tapi dalam masa yang lain, kadang-kadang kita kena dengar dua-dua belah pihak juga. Kan? Walaupun kita tak suka muka orang yang bercakap tu, kita tak suka. Tapi kita kena dengar juga. Kan? Seperti ada orang yang tidak suka kalau dia tahu bahawa dia sakit, maka dia tidak mahu pergi hospital sejak dari awal lagi. Kan? Orang ni menafikan diri dia lah sakit tu. Okay? Sekarang ni dah 10.30. Saya minta izin sikit lah sebab tadi mula lambat. Sikit je masa, saya cuba habiskan secepat mungkin lah. Demikian juga orang munafik, kita sambung. Demikian juga orang munafik, mereka tahu kebenaran itu baik, tapi sebab ada ancaman azab dan kemurkaan dari Allah, maka sejak dari awal lagi mereka tidak mahu mendengar sebarang ayat-ayat berkaitan dengan azab. Jadi ini kita dah ulang banyak kali dah. Orang-orang munafik ni, dia memang tahu kebenaran tu, dia bergaul dengan Nabi SAW, dia nampak dan sebagainya, mujizat-mujizat Nabi, tapi mereka tak nak menerimanya. Bahkan dalam ayat ni Allah SWT sebut, tak nak mereka tu, mereka sumbat jari atau memaling daripada Nabi SAW. Mereka tutup mata mereka dan sebagainya. Pekakkan telinga, butakan mata, bisukan mulut dan sebagainya. Ibnu Syihab kata, guru dan kilat itu menimpama kritik dan kecaman dalam rangka menyembuh penyakit jiwa manusia. Tetapi orang munafik pula tidak mahu dengar kecaman tersebut. Dengan itu mereka tutup telinga mereka. Jadi kita ni, bila kita solat, kita puasa dan sebagainya, dan kita tahu bulan Ramadan kalau kita tinggal puasa, berdosa. Jadi, air hujan yang turun tu, Quran tu, beritahu pada kita, kita kena puasa. Itu kewajipan kita. Dan kalau kita tak puasa, Allah akan ancam kita dengan api neraka. Jadi, ancaman api neraka tu adalah guruh dan petir tadi. Jadi, bila kita nampak guruh dan petir tu, kita nak terima ataupun hujan tu, ataupun kita amalkan hujan tu, ataupun hidayah ataupun Quran yang turun kepada kita tu. Jadi kita jadi orang Islam yang baik. Tapi orang munafik ni, dia dah lah tak terima hujan tu. Ataupun kalau dia terima atau dia dengar, kemudian dia tak nak pula dengar kecaman-kecaman tu. Dia nak baik je. Jadi kat sini maksudnya ada masalah dari sudut penerimaan agama orang-orang munafik ni. Dia maknanya dia nak dengar, dia cherry pick lah. Benda baik dia nak dengar, benda-benda buruk ni dia tak nak. Dia dah memilih. Kan? Ini yang tak boleh ni. Kata Hamka, memandangkan mereka tidak mahu kepada ancaman dan peringatan azab dan kemurkaan ilahi dalam menjelaskan hidayah, maka mereka tutup telinga mereka dengan jari-jari mereka. Ini pun sama disebut oleh Hamka. Dalam ayat disebutkan bahawa mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinga digunakan perkataan asabi'. Siapa belajar bahasa Arab, dia akan tahulah. Sedangkan yang mereka sumbat dalam telinga mereka hanyalah hujung anak jari. An unmilah, mereka sahaja. Asabi' dengan unmilah ataupun ujung jari. Kan? Sedangkan kan bila kita masukkan jari dalam telinga, yang masuk tu ujung jari dia, bukannya seluruh jari. Tapi Allah SWT sebut keseluruhan jari. Kenapa? Tak ada soalan lah. Syihab kata, menggambarkan bahawa betapa mereka ni enggan mendengar dan betapa keras usaha mereka untuk menutup pendengaran mereka. Jadi ibarat dia, macam mereka ni nak masuk kabuli, nak masukkan keseluruhan jari mereka dalam telinga mereka, tak dengar langsung. Itu maksud dia. Kenapa guna kata asabi'? Itu antara mujizat Quran lah. Kalau tuan-tuan bincangkan kan. Kenapa tak sebut ujung jari je? Tapi dia guna jari. Allah SWT sebut jari. Sebab mereka masuk, ibarat macam mereka masuk semua jari mereka dalam telinga mereka. Tak nak dengar. Dalam kupasan Ar-Razi, walaupun disebut jari,
asabi', tetapi yang dikehendaki adalah sebahagian jari sahaja. Unmulah Abu Zahra kata hal ini berdasarkan kaedah. Jadi ada satu kaedah dalam bahasa Arab ni yang mana menyebut al-majaz mursal bi itlaqi ismun kull wa iradatul juz'i. Majaz majaz mursal dengan menyebut nama seluruh tapi dikehendaki adalah sejuzuk sahaja. Dalam Quran ni ada macam-macam lah dia punya style tu kan. Ada yang sebut seluruh tapi maksudnya sebahagian je. Ada yang sebut sebahagian tapi maksud menyeluruh, kan. Contohnya bila Allah SWT sebut tentang pengharaman khinzir, Allah SWT sebut yang diharamkan itu daging dia, daging khinzir tu. Tapi kalau orang kata daging je haram, dia punya bulu tak haram, salah lah. Sebab kat sini maksudnya disebut sebahagian tapi maksudnya adalah keseluruhan. Tapi untuk yang kes kita ni pula, Allah SWT sebut jari tu, seluruh jari. Walaupun yang masuk kat telinga tu sebahagian je, ujung jari je. Tapi dikehendaki adalah juzuk sahaja. Okey, Majaz Mursal menyebut nama seluruh tapi dikehendaki adalah juzuk sahaja. Maksudnya walaupun mereka tak walaupun yang maksud tu seluruh jari tapi yang kemasukan telinga mereka adalah ujung jari sahaja. Jadi Al-Quran ni itulah dia kena tahulah juga kaedah-kaedah ni. Pentinglah. Ada ayat kan kadang-kadang digunakan oleh orang-orang feminism ataupun orang-orang macam apa? Orang-orang yang macam kita tak nak sebut lah dalam kita punya perbincangan ni, tapi tuan-tuan faham lah kan, orang-orang yang liberal dan sebagainya, mereka ni kadang-kadang tanya juga kita kan, kenapa Allah SWT sebut dalam Quran tu ya ayyuhallazina amanu bentuk yang muzakkar, kenapa orang-orang beriman yang lelaki je, perempuan? Tapi maksud dia termasuk perempuan jugalah. Contoh macam dalam hadis kan, dalam hadis Nabi SAW, talibul ilm faridatun ala kulli muslim, kan, muslimin. Dalam jalur lain, dalam riwayat lain, wal muslimatin, ada tambahan wa muslimatin, ada tambahan wa tu. Tapi tambahan tu tak sahih kan. Yang satu lagi tu tambahan tu tak sahih. Yang betul tu yang tadi tu lah, talibul ilm faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu difadukan ke atas setiap muslim, ala kulli muslim. Jadi kalau orang kata asal muslim, mana muslimatin? Jadi maksud macam tadi lah kita sebut. Disebutnya sebahagian tapi maksudnya menyeluruh. Kan? Ada kaedah-kaedah macam itulah. Ba'du minkul dan sebagainya lah. Dan surah Al-Maidah ayat 38 Allah SWT sebut wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizul hakim. Surah Al-Azim. Dan orang lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka hukumlah potonglah tangan mereka. Jadi kalau orang dengar kan, potonglah tangan, potong tangan ni maksudnya sampai bahu ke? Jadi Allah SWT sebut mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan. Ini mencuri juga sebagai satu hukuman pencegah dari Allah SWT. Yang dipotong tangan tu bukan sampai ke bahu, tetapi sekadar pergelangan tangan saja. Jadi daripada ayat Quran ni yang dimasukkan keseluruhan. Tangan tu daripada ujung jari tu sampai ke bahu lah tangan kan. Tapi bukan potong sampai bahu. Potong kat pergelangan tangan je. Kat sini dia punya kaedah tu. Al-Qurtubi menyatakan munafik Yahudi ini menutup telinga mereka agar mereka tidak mendengar ayat-ayat Al-Quran. Kerana jika mereka mendengar, ia boleh menyebabkan mereka beriman dengan Al-Quran dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada mereka ikut Al-Quran dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran, sedangkan kufur itu adalah kematian. Okay? Pada mereka kalau ikut Nabi itu kufur lah pada pandangan mereka. Kan? Okay, perkataan sawa'iq berasal daripada sa'iqah. Sawa'iq ni apa? Halilintar tadi lah. Dalam penjelasan Abu Zahra, ia bermaksud apa yang turun dari langit dari jenis api seperti guruh dan kilat. Dalam penjelasan Abu Zaid pula, ia adalah api yang datang dari langit ketika berlaku guruh yang kuat. Penggunaan kataan ini disebut dalam ayat-ayat lain. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
wa iza qataltum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Surah Al-Azim. Dan kenangkanlah ketika kamu kata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada kamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang dengan mata kepala kami. Maka kerana itu kamu disambar petir sedangkan kamu semua melihatnya. Ini satu keadaan oleh Bani Israel lah. Bila dicabar Nabi Musa, Allah SWT datang ke petir. Sampai mereka nampak lah depan mata mereka tu. Jadi kita baca maksud ni insyaAllah oleh A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Oleh itu kalau mereka yang musyrik berpaling daripada mengesahkan Allah dan menurut jalan yang lurus, maka katakanlah wahai Muhammad, aku memberi amaran kepada kamu, yakni azab yang dahsyat, iaitu petir, seperti petir yang telah menyambar kaum Ad dan kaum Samud. Surah Fusilat ayat 13. Jadi kaum Ad dan kaum Samud ni dihancurkan dengan petir. Dan ada juga bunyi teriakan yang kuat. Dia petir, guruh semua adalah yang menghancurkan mereka ni. Adapun kaum Samud, yang ni surah Fusilat ayat 17, kita baca maksud juga. Adapun kaum Samud, maka kami berikan petunjuk kepadanya, lalu mereka mengutamakan kesesatan dari hidayah petunjuk. Mereka pun disambar oleh petir azab yang menghina dengan sebab apa yang mereka telah lakukan. Apa maksud kami beri petunjuk kepada kaum Samud? Maksudnya dalam kalangan mereka ada Nabi lah. Kalau Allah SWT nak mereka sesat, Allah tak hantar mereka Nabi. Tapi ada Rasul dan Nabi dalam kalangan mereka ni, tapi mereka memilih kesesatan. Jika Allah hina mereka lah, dan Allah hancurkan mereka dengan petir. Baik, Ibn Jauzi pula, dia sebut, ayat ni terdapat tafsiran seperti berikut. Mereka lari dari mendengar Al-Quran agar dapat terhindar dari jihad kerana takut dengan kematian. Ini tafsiran Al-Hasan dan Sudi. Dalam maksud lain juga, mereka berpaling dari Al-Quran kerana benci terhadap kitab suci tersebut. Ini antara tafsir Ibn Jauzi lah terhadap ayat yang kita baca tadi lah. Bila tutup telinga dan sebagainya tu. Dan ini adalah hadis Abdullah bin Umar bahawa Nabi SAW mendengar suara guru dan petir, baginda akan berdoa. Tapi doa ni yang kita baca ni lah, Allahumma la taqtulna bighadabika, janganlah engkau bunuh kami dengan kemurkaanmu sehingga air tu. Sanad dia dhaif lah. Sanad dia dhaif. Boleh baca lah, wala tuhlikuna bi'azabika dan sebagainya lah. Riwayat Tirmizi. Baik. Seterusnya hazarul maut. Potongan ayat seterusnya, hadarul maut, kerana mereka takutkan mati atau mereka takut mati. Jadi takut mati ni kat sini, kita dah bincang tadi beberapa ayat tadi kat belakang. Cuma kat sini kita nak tekankan sikit je lah. Menurut Hamka, maksud takut mati ni lah mereka tak selesa dengan kehidupan yang mereka ada dengan Nabi tu, mereka tak selesa. Sebab apa saja yang keluar daripada mulut Nabi, kalau ancaman macam mematikan hati mereka, usaha mereka dan sebagainya. Okay? Jadi mereka tak nak berpisah dengan kehidupan lama mereka tu. Sebab kalau terima Islam tak boleh minum arak dan sebagainya. Jadi dia mematikan aktiviti-aktiviti yang dah lama mereka buat. Pelacuran, arak, menyembah berhala dan sebagainya. Ini mudahlah sebab takut mati menurut Hamka. Baik. Wallahu muhitum bil kafirin. Maksudkan mereka boleh terlepas dengan pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang kafir itu. Ini yang bahagian akhir lah. Potongan akhir, insyaAllah. Apa maksud muhit dan sebagainya. Walaupun mereka berhati-hati dengan kematian, tapi mereka tidak dapat lari dari kebimbangan tersebut. Tutuplah mata, tutuplah telinga. Kamu rasa kamu tak boleh dengar dan nampak, tapi sebenarnya kamu akan tahu juga. Allah akan datang juga perasaan tu. Allah adalah pengepung terhadap orang kafir, iaitu tidak ada ruang lagi untuk mereka lari dari peringatan dan ancaman azab tersebut. Dalam ayat ini digunakan kataan al-kafirun, al-kafirin yang menggunakan kata nama. Di sini jelas bahawa dalam konteks ayat ini merujuk pada munafik dari kalangan Yahudi yang tidak beriman. Orang-orang kafir lah. Ini membuktikan orang munafik itu, kalaulah mereka kelihatan Muslim, tapi hakikatnya kehidupan mereka adalah kafir. So, ada satu hadis yang sangat menakutkan lah bagi saya, iaitu Nabi SAW, saya nakalkan secara makna yang bermaksud, akamakal, ada Muslim ni yang siangnya kafir, malamnya mukmin, ada yang malamnya kafir, siangnya mukmin, ataupun paginya mukmin. Kita takutlah. Yang mana mereka ni tak konsisten.
Dan Nabi sebut tentang orang-orang yang bila melakukan dosa kan, orang-orang yang berzina dan sebagainya, bila dia berzina tu dia tak beriman, bila dia mencuri tu dia tak beriman dan sebagainya. Jadi ini antara petanda-petanda lah kita jauhkan daripada dosa kan. Bulan Syaban ni adalah bulan melatih diri kita untuk memasuki bulan Ramadan. Bulan Syaban. Menurut Syihab, maksud tersirat sebalik kata Allah meliputi orang kafir adalah Allah berkuasa dan tahu terhadap orang-orang kafir tersebut. Jadi muhitun tu maksudnya Allah tahu dan berkuasa lah. Jadi muhit ni, kalau menurut Abu Zahra, dia maksud Sultan, itu menguasai. Itu maksud muhit juga. Jadi sebab tu dalam ni ada ayat lain lah. Kat sini disebut macam ni. Kalau mana ayat dia, sekejap. Ni illa an yukhatabikum. Tu hujung tu kita nampak lah surah Al-Fusilat tu. Yang mana ayah Nabi Yusuf disebut kepada adik-beradik Nabi Yusuf ni. Dia kata bawa pulang balik ni Bunyamin ni. Kan? Kecuali jika kamu semua dikepung atau dikalahkan. Illa an yuhata bikum. Yuhata bikum tu maksudnya kamu dikepung atau dikalahkan oleh musuh. Itu maksud yuhat. Ketemu muhid. Maksudnya dikuasai. Itu mudahlah. Jadi dalam Abu Zahra sebut mereka ni akan dibinasakan oleh Allah pada beberapa masa sahaja. Kerana penentuan itu dalam genggaman Allah. Dalam penjelasan Ar-Razi juga disebut sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya. Wa inna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ahat ataupun muhit meliputi ilmunya dalam tiap-tiap sesuatu. Bersama juga muhit melingkungi mereka dengan kekuasaannya. Dan juga yuhata bikum, sama juga dikepung dan dikalahkan oleh musuh. Ini dalam surah Yusuf. Dan Allah menyebut kata al-kafirin nilai ini membenarkan tadakan dengan awal berkenaan orang-orang munafik dalam surah Al-Baqarah. Jadi kita dah bincanglah surah Al-Baqarah ayat 8 ni. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah tu sikitlah daripada saya. Tambahan dari saya minta maaf lah atas kekurangan dan sebagainya. Saya minta maaf juga lah slide ni panjang, tapi itulah kita tak boleh berlaku adil kalau kita menyuruh dalam bahagian-bahagian tertentu lah. Kita kena sampaikan juga. Jadi inilah dia, insyaAllah mudah-mudahan apa yang disampaikan faham dan boleh disampaikan kepada orang lain lah. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Jika ada soalan, malam ni saya tak buka lah soalan, saya minta maaf. InsyaAllah boleh sampaikan soalan lah pada dalam grup dan sebagainya ataupun mesej saya lah. Itu saja, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.